Itu sebab kalau pergi bazar Ramadan, hati-hati. Mana pula dekat belah-belah Sabah ni, hati-hati. Belah-belah bandar, hati-hati. Yang perempuan-perempuan yang pergi tu kadang-kadang baru lepas mandi tu shampoo. Kita tengah bau kuih tu bau shampoo dia. Kurang pahala kau. Ya men. Tu belum cerita pakaian lagi. Dekat Sabah tak adalah, tempat lain. Pakaian, ya Allah. Mula-mula tengok peha ayam, depan tu peha orang. Ya, lepas tu tengok dada ayam, depan tu sambunglah sendiri. Tuan fikirlah sendiri. Iya. Jangan main-main. Bulan puasa tu sebabnya kadang-kadang kita ni jadi boleh kurang pahala puasa kita. Oh, tak usahlah. Kadang-kadang bukan kurang dah, negatif. Hati-hati. Ya. Kenapa puasa ni istimewa berbanding ibadah yang lain? Allah Ta'ala beritahu dalam satu hadis kursi, sesungguhnya barang siapa yang melakukan amal kebajikan akan diberikan 10 kali gandaan pahala, sehinggalah 700 kali gandaan pahala. Tetapi berlainan pula dengan puasa. Kenapa? Kerana aku sendiri akan memberikan ganjarannya. Allah akan bagi sendiri pahala orang yang berpuasa. Kerana apa? Kerana mereka meninggalkan makan dan minum kerana aku. Kita buat kerana Allah. Sesungguhnya orang yang berpuasa akan diberikan 2 kebahagiaan, 2 kegembiraan, iaitu kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabbnya, bertemu dengan Tuhannya. Berbuka puasa, tak ada siapa yang tak happy berbuka. Kenapa buka ni? Tak boleh ke besok? Tak ada orang macam tu. Kan? Dah nak buka dah, sini. Tak sabar je nak buka. Tak ada orang sedih. Lah buka ke? Inilah buka-bukalah. Tak ada orang macam tu. Kegembiraan bertemu dengan Rabbnya. Dikatakan ketika dia beribadah bertemu dengan Allah dia rasa gembira, dan satu lagi pandangan kata dicabut nyawanya dia rasa gembira kalau dicabut nyawanya pada bulan Ramadan. Dan sesungguhnya sambungan hadis tadi, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada bau haruman kasturi di sisi Allah. Jadi jangan kau harahkan mulut kau tu ke kawan kau. Okey tak bau dah. Ilaha illallah. Bau baeng kawan tu cakap kan. Memanglah tak, ni maksudnya di sisi Allah. Maknanya bau tu kan ada bau semacam. Kan apa yang kita makan pagi tadi, kita gosok gigi kat sini okey, tapi bila nafas tu daripada perut ni keluar balik yang dah tersimpan lama dekat dalam tu yang sikit tadi kan bau. Maka dalam Al-Quran disebut, tanyalah pada anak-anak, tanya, mak, kenapa kita kena puasa? Soalan cepu mas. Kenapa kita kena puasa? So jawapan ibu-ibu yang terdahulu, malahan ada yang mempertahankannya sampai sekarang, kalau tak puasa tak boleh kaya. Seorang tu pula cakap. Itu jawapan biasa dengar lah. Jawapan lain, orang lain puasa, kau puasa je lah, banyak tanya pula orang tu. Dan jawapan yang paling baik sekali, nak, kita kena puasa sebab Allah perintahkan, Allah suruh. Tapi jawapan itu tidak berhenti di situ. Anak-anak hari ini ada soalan tambahan. Bila Allah suruh tu? Dia kata dah lama nak dalam Al-Quran. Tak cik, cuba nak buka surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman. Dia tak sebut orang Islam, dia tak sebut orang Tuaran, dia tak sebut wahai orang-orang Intan, tak sebut. Yang disebut orang beriman, mana orang yang percaya saja yang akan puasa. Percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya kitab, dari kiamat, qada dan qadar. Percaya semua, baru dia puasa. Wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana orang-orang sebelum kamu diwajibkan berpuasa, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Maknanya target yang paling besar adalah nak kejar takwa. Itu sebabnya dekat pejabat patutnya di Intan kena buat pertandingan weight challenge, pertandingan menurunkan berat badan. Siapa yang nak masuk, dia bukan kira siapa paling kurus, siapa paling banyak dapat turunkan. Kita akan timbang. Sebab saya pernah buat tu dekat SUK Negeri Sembilan. Saya datang tu, dia minta sampaikan hadiah. 10 hari sebelum Ramadan diberikan peluang untuk siapa nak masuk tu boleh timbang. Semua timbang lah, seorang register 100 lebih, seorang ni 80, seorang 90.
Kan Samsul debat sebelum aja hari tu, sebelum aja masuk nak masuk dalam puasa, lebih kurang 2 minggu ke 3 minggu sebelum, mana Haji tahulah dia pernah jumpa saya dekat Intan kat KL. Berat saya hampir mencecah 109,110 kilo. Perut ni macam tembikai dah hari tu. Lepas tu dalam TikTok tu macam ni penuh. Kalau perasan lah. Tapi hari ni macam itulah kan, bayangkan. Jadi saya kena, apa yang dia buat lepas 10 hari tu, dia akan timbang waktu bila 20 Ramadan, timbang dekat pejabat, dan dia akan bagi hadiah 20 tempat yang teratas, yang paling banyak penurunannya daripada nombor 1 sampai nombor 20. Saya yang sampaikan hadiah waktu tu, bagi ceramah Ramadan, lepas tu sampaikan hadiah. Dan grand prize ada satu hadiah saja yang akan timbang pada 20 Syawal. Masa tu terbalik jarum tu kan? Dia tak dapat turun, lagi naik ada. Tak ada pemenang, bayangkan tu. Tak ada pemenang, tak turun, naik balik. Itulah dia cabaran. Tapi tahun lepas kita diuji kan, diuji dengan Syawal yang tak menentu kan. Saya sendiri pun ingat, saya pun sangka-sangka relax-relax buka puasa kat KL. Rupanya besok tu raya, kelang kabut balik rumah. Berapa banyak? Tinggal buluh je, tak sempat melemang. Di Sabah lagi best, pahalanya lebih. Dah habis tarawih baru tahu besok tu raya kan. Rezeki orang Sabah, saya kata Allah Ta'ala kira tarawih tu, sebab kita memang sangka masih lagi puasa esok. Rezeki orang Sabah. Itu kata tadi, bezanya tadi itu salah satunya adalah menurunkan berat badan. Turunkan berat badan. Sebab bila turunkan berat badan, badan kita bukan nak cantik, bukan nak cantik, turunkan berat badan ni. Kalau muka kau tak boleh belah, memang macam tu je lah. Kau buatlah macam mana pun. Kejam betul ayat aku ni. Yelah, kalau ada muka kau macam tu lah kan. Tapi tujuan kita ringankan badan untuk sehat, supaya kita cergas bangun pagi untuk ibadah. Saya terasa berbangun, aduh, bangun malas je lah. Pergi gym berpuluh kilo kau boleh angkat, selimut tak berapa gram tak boleh alih. Bayangkan. Salah satunya punca berat badan kita. Lepas tu orang cakap, alah tak apa Ustaz, tinggi, okey. Dia bukan isu tinggi tak tinggi, tapi kena cari ikut berat yang ideal. Alhamdulillah saya hampir nak capai 100 kilo. Turun lagi, sebab berat ideal untuk saya sepatutnya dalam 85. Jauh lagi. Saya kena turunkan lagi. Keturunkan. Tempat tu siap gelak. Memang takkan dapat weh. Tahu. Saya masalah, saya dengar orang umpat saya dengar. Saya ni jenis jelas. Selalu tadi walaupun saya tunduk je dengan Tuan Haji Aris tadi, saya dengar tingginya. Saya dengar tadi. Bila saya nak pentas tadi kau bisik, dalam TV nampak tua kan, kau hajar betul saya. Saya maafkan, tak ada masalah. Saya okey je. Supaya tak ada tuntutan akhirat besok. Saya okey je. Saya pergi Sarawak lagi pula, keluar daripada restoran Laksa Sarawak tu, ada seorang non-Muslim tegur saya, ambil gambar boleh? Boleh. Tak salah orang kan? Tak salah. Adi Putra kan? Saya kata bukan. Saya kata kau salah orang. Saya tak tahulah nak marah ke, nak gembira ke, tak tahulah. Saya kata, aduh, tapi saya tak adalah terbawa-bawa sangat. Tapi bila masuk toilet tu, tang mana yang sama tu? Buat-buat pegang keris. Sama. Sabar je. Macam-macam lah dia orang ni. So, maknanya dalam bulan Ramadan kita nak kejar takwa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Maknanya tak semestinya dapat takwa tu. So, bulan Ramadan ni kita kena perkuatkan diri kita untuk capai takwa. Macam mana latihan takwa? Kata Sayyidina Ali, yang pertama, khauf Rabbul Jalil, takut pada Allah Ta'ala. Kita tak akan buat benda yang Allah Ta'ala larang. Kita akan buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Betul tak? Contohnya lah, saya ceramah ni disebabkan kebijaksanaan Puan Basriah, apa nama Puan Sabariah apa? Puan Basriah pun cakap, tak apalah, hidang je air fresh orange tu waktu ceramah, letak je kat rostrum tu, tak apa. Ustaz tak apa, Ustaz tak minum tak apa, kami letak je. Siap dengan ais, dengan limau tersangkut situ, dengan payung kecil tu. Siap dengan menitik wap sejuk tu. Kita orang letak je, tapi Ustaz jangan risau. Kalau Ustaz nak minum, kita tutup live sekejap. Jangan risau, kita orang ni semua pandai simpan rahsia. Dia pun hidang. Rasa-rasa minum tak? Tak minum, sebab fikir
takut pada Allah Ta'ala. Bapaknya pun, ya Allah Akbar, waktu berbuka puasa, Allah malakasumna bika amanna wa alaski kaftarna birahmatika amarahimin walhamdulillah rabbil alamin. Kurma dulu. Dia marah budak tu. Budak tu nak ambil air tak? Kurma dulu, sunnah Nabi. Bukan main lagi bapak dia. Paling bertakwa sekali bapak dia lah. Bulan puasa, buah tamar stok sebulan tu. Habis aja bulan puasa, buah tamar kotak dengan usup-usup hilang. Usup tayub. Kesian dengar. Bulan puasa je nazak-nazak iklan kawan. Dapatkan buah tamar. Yusuf Tayyub. Sian nazak dah kawan ni. Rasa asli, hebat di lidah. Yusuf Tayyub. Pagi raya meninggal kawan. Dah tak dengar suara. Tiba-tiba tahun ni puasa dengar lagi. Ya Allah, buka radio. Hidup lagi dia ni rupanya. Dua makanan sunnah yang kena ada dekat rumah orang Islam yang orang perempuan kena tahu. Yang pertamanya kurma, yang keduanya madu. Faham? Orang perempuan faham maknanya memang kena ada dekat rumah, ya. Buah tamar dan madu. Ya. Baguslah orang sini. Ceria je, madu. Okey, bagus. Dia tak marah apa. Inilah bulan puasa. Jadi yang pertama, takut pada Allah Ta'ala. Contoh naik kereta. Jalan tuaran ni tahulah. Tiba-tiba bergoleklah air soya botol tu dekat kaki kita. Kede. Minum tak kita? Lain clear ni. Tak ada ramai orang pun berhenti kat tepi jalan tu. Gelapkan cermin gelap. Cermin gelap tu kita naikkan biar tak nampak dalam. Minum, jangan tinggal setitik pun. Tapi kita buat tak buat sebab takut kepada Allah. Begitu juga kadang ada orang tua ni, dia perangai macam budak-budak. Bila isteri pergi pasar, anak-anak tak ada, dia pun nak buka muka dia letak kat peti ais, sejukkan muka. Dalam sejukkan muka, dalam tahu apa perangai tu, dah tak ada orang kat rumah dia pun. Tiba-tiba terlampak kelibat dalam peti ais itu, kelibat cendol malam tadi. Mi hijau tu terkeluar macam ni. Macam Laila, macam dipanggil, marilah. Ni saya ajar cara dia. Kunci pintu depan rumah dengan belakang. Kunci. Supaya orang nak masuk tak boleh. Orang kena ketuk, tolong buka pintu. So kita ada masa. Buka peti ais, ambil cendol tadi, hirup, jangan tinggal selai pun mi hijau. Surup. Lepas tu pergi dekat sinki, cuci, sabun, tangkupkan, letak dekat tempat pinggan tu. Jangan risau. Wanita ni yang bergelar isteri ni, Allah bagi dia kelebihan. Dia buka peti ais, dia tahu ada barang tak ada. Abang, bukan ada cendol ke sini malam tadi? Dia tahu. So saya ajar lelaki, tenang. Jangan menggel. Jangan mengelabah. Relax. Oh, pasal cendol tu macam ni. Macam ni jawapannya. Abang buka peti ais tadi, abang nak tengok. Dah tahu ayang pergi pasar. Abang nak tengok lah apa barang yang ada, apa barang yang tak ada. Nak beritahu lah, kalau barang tak ada, tolong beli. Buka-buka, tertangkup cendol tu tadi. Jatuh, tumpah. Abang dah terbayang, dah penat setiap abang balik pada pasar, nak lap tu lagi. Biarlah abang lap. Abang kutip, abang buang, abang cuci, siap-siap. Elakkan semut. Ya Allah, abang. Terima kasih tau. Macam tu. Tapi kita buat tak? Tak buat. Sebab takut pada Allah. Kita yakin Allah nampak kita. Yang kedua, a'malu bitanzih. Beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Sahur. Jangan sekali-kali cakap. Ada orang cakap, minta maaf, saya memang daripada kecil dah biasa tak sahur, tapi saya puasa okey je. Bukan masalah kau okey tak okey. Masalahnya Nabi suruh makan sahur, makanan yang barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Dalam hadis yang lain, makan sahur, makanan yang barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan walaupun hanya sebiji buah tamar. Makan sahur, makanan yang barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan walau hanya seteguk air. Dalam hadis yang lain, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas orang-orang yang bersahur. So kenapa kita nak tinggalkan sahur? Kita disunatkan melewatkan sahur. Mana ambil waktu hujung. Kalau subuh masuk pukul 5-7 minit, maknanya kita makan dalam pukul 4.45 macam tu, 4.40 ke, kita makan.
dan kita berhenti ikut waktu imsak lebih kurang 4.47 dah berhenti. Waktu imsak tu ikut Nabi, nak ikut sunnah Nabi betul, waktu imsak berhenti. Imsak ni ada 10 minit lagi, lebih kurang 50 ayat Quran yang pendek-pendek Nabi sempat baca. Tapi kalau dah lewat tak apa, makan, ambil juga sunnah tu, makan. Standby kat tepi bantal tu ada rak kecil tu kan, meja kecil tu, letak ni cawan, air mineral, buah tamar, yang isi gigi palsu tadi jauh sikit. Takut tersalah tegur, ingat air batu punya gigi dia kata kan, macam tu. Hati-hati. Kan dia gendam dengan air. Ya. Hati-hati. Lepas tu bila kita dengar azan, berhenti. Kalau kita dah lewat Allahu Akbar, habiskan yang makanan terakhir kat tekak kita. Tahu maksudnya Allahu Akbar, telan terus. Faham? Jangan pula makanan terakhir tu kau maintain sampai pejabat. Tu bahal tu kamu lakukan, kau tak puasa ni. Ni makanan yang terakhir pagi tadi, buat bekal. Kata jangan. Kan? Tapi kalau anak-anak tu baru belajar puasa, anak lagi, kan, muda lagi, budak lagi, Allahu Akbar, cepat habiskan, habiskan, dah habis, dah masuk waktu dah ni, dah minum, dah. Sebab dia baru belajar. Kanak-kanak yang kita dalam Islam nak ajar anak berpuasa seawal umur 7 tahun. Latih dia. Kalau 6 tahun nak start tu pulang. Tapi jangan paksa. Maksudnya bila dia hauslah mama, aku menyampah betul. Tak padangkan kampung, mama saja. Hauslah mama, mami haus. Bagi minum. Yes, hari ni anak mama 3 jam puasa. Esok tu sampai tengah hari, alhamdulillah hari ni 6 jam. Bagus. Puji dia. Dan bagi peraturan, yang tak puasa jangan buka puasa dengan kita. Ingat tu. Jadi dia lagi berazam, berazam sampailah dia umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun dia dah boleh puasa insya-Allah. Tapi kalau kanak-kanak tu berusia 40 tahun dan tak puasa, kau sepaan sekali kepala dia tu. Payah sangat. Taklah kan. Kalau mu'allaf lain. Mu'allaf dibenarkan. Mu'allaf dia baru belajar puasa. Dibenarkan tapi tetap kena qada puasa dia nanti. Faham tu. Lepas tu satu lagi. Kalau kita dengar kan, di satu cerita saya waktu saya dengan Abang Samsul Rarau jadi forum dekat Bukit Aman, Masjid Bukit Aman. Ustaz, kita orang ni baru kahwin. Lepas tu kita orang bersama. Tiba-tiba azan. Macam mana Itu soalan dia. Mungkin soalan tu nampak lucu, tapi itu mungkin boleh terjadi pada kita. Dia tak tahu jam ke berapa, dia rasa macam sempat lagi, gelap lagi. Memang gelap. Kan? Dia pun bersama. So saya sebelum jawab soalan tu, Abang Samsul Rarau kata, ni soalan ni biar dia jawab. Apa pula aku pula, kau lagi lama kahwin daripada aku, saya kata. Tapi dah saya kena jawab, saya jawab. Sebelum saya jawab soalan tu, saya nak tanya dulu. Waktu azan tu dah sudah atau sedang berlangsung? Saya tanya soalan. Kalau dah sudah, tengah rehat, Allahu Akbar, ya Allah dah azan. Masuk dalam bilik air, ambil wuduk, mandi wajib, seterusnya terus solat subuh dan terus puasa seperti biasa. Habis Ustaz sahur, anggaplah tadi itu sahur kau. Payah sangat. Tapi kalau ketika sedang berlangsung, silap bajet, sedang berusaha ni, Allahu Akbar, berhenti, macam tu cakap, faham? Ataupun paling cepat dalam bahasa Inggeris, stop. Isteri, bang, sudah azan tu, berhenti. Faham orang lelaki, ya Allah azan, berhenti. Maka boleh masuk dalam bilik air, ambil wuduk, mandi wajib, solat macam biasa, puasa macam biasa. Jangan pula Allahu Akbar, sikit je lagi. Jangan. Faham? Ni kena beritahu. Yang itu kau kena bayar. Tahu? Okey. Kemudian, itu dari segi sahur. Kemudian apa? Solat sunat, buat solat sunat duha, buat solat sunat tasbih, buat. Kemudian kita mengaji, bertadarus. Jangan risau, kumpulan yang paling banyak tadarus dari mana-mana pejabat adalah kumpulan lelaki berbanding pada kumpulan perempuan. Betul tak? Tak betul. Perempuan yang ramai mengaji sebab orang lelaki banyak yang dah hafal. Jadi dia baca sendiri je.
Kan? Tadarus mestilah bacaan bersemak, seorang baca yang lain semak. Dan katalah yang disemak itu adalah pegawai yang pangkatnya lebih tinggi daripada yang menyemak itu, jangan kecil hati. Yang itu dengung tu tuan, tahulah banyak cerita kau, marah pula dia. Kena sabar bila mengaji dia biasa, oh tu panjang ya, okey. Lepas tu kena sabar banyak. Ustazah pun tak boleh sabar. Alazina amanu. Kak, tengoklah panjang pendek kak. Ni ustazah ni. Tengok panjang pendek kak. Allazina amanu. Macam tu lah baca. Sekali lagi kak ulang. Allazina amanu. Macam ni kak. Kak tengok saya. Tengok dia dah lain dah tempo dia. Kak tengok saya. Allazina amanu. Macam tu. Ulang balik. Allazina amanuka allazi. Dah tak sabar dah. Bukan semua orang boleh sabar tau. Ustazah marah ke? Tak, nak ajar. Allazina amanu. Baca balik. Allazina amanu. Okey kak diam. Kau baca. Dah tahan. Faham? Lepas tu apa? Berbuka puasa. Bila berbuka puasa, kita disunatkan mengawalkan berbuka. Dan Nabi pesan, jangan sekali-kali kalian mengutamakan solat daripada makan pada waktu berbuka puasa. Makan. Tapi bukannya makan dengan sesungguhnya. Kan? Orang yang nak azan pun dah standby dah air ataupun buah tamar. Masuk je waktu. Dah masuk waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Makan sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu. Mengawalkan berbuka tidaklah sampai. Standby. Dengar bunyi mikrofon kat surau. Pegang pertama, pegang. Dah nak buka dah ni. Standby. Sup dia yang pertama. Kita yang first buka puasa hari ni kat Tuaran. Rupanya testing. Dah belum azan lagi. Baru test mic. Kau kena qada puasa kau. Siapa suruh? Lepas tu dia terdengar pula ustazah yang perempuan ni dekat KL ni. Ibu-ibu, antara waktu yang dimakbulkan doa kita adalah waktu bila? Pada waktu berbuka puasa. Dibantailah doa panjang-panjang. Bapaknya bila dengar tazkirah tu, macam-macam nak didoakan. Doa dia sebiji macam majlis rasmi kerajaan negeri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Kaulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Anak ni pegang air jagung ni bila lah boleh minum. Allah, kami sedar ya Allah, kami banyak dosa ya Allah. Menangis-nangis doa 15 minit doa, la ilaha illallah. Akhirnya walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Ada lagi? Kenapa lazab sangat hidup aku? Yang mak ni nak mampus bapak kau ni. Tak adalah macam tu. Maksud dia, pada bulan bila waktu berbuka, Allahu Akbar, kita dah Allah al-kasumna bika amana wal ka-aslamna wa nasika aftarna bi rahmatika ya marhamin walhamdulillahil alamin. Semua amin kan? Kita waktu makan tu boleh doa dah mati. Ya Allah, dapatlah aku baju raya yang tu. Ya Allah, dapatlah aku naik pangkat ya Allah. Ya Allah, dalam doa tu waktu kita buka puasa tu, minta aje. Macam tu. Lepas tu boleh juga, macam saya dah diajar oleh arwah abah saya, adik-beradik kami, bila azan Allahu Akbar, makan buah tamar, minum air masak tu, pergi solat dulu. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Baca ayat biasa-biasa je, tak payah panjang sangat. Lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru pergi ke dapur makan yang berat sikit. Tapi kalau disebabkan kita solat tak khusyuk, sebab terdengar bunyi kat dapur tu, serup, serap, sedap gila siput sedut ni, weh. Alah, habislah siput sedut ni sekarang. Yang itu baiklah kau makan dulu. Faham? Ya? Betul. Kadang-kadang tak khusyuk dia sembahyang. Lepas tu tarawih. Tarawih tak jumpa bulan lain. So tarawih bulan Ramadan.
Kalau macam mana seronok pun, kami di Intan dah buat surat dah kepada pejabat mufti dengan pejabat agama, minta lanjutkan tarawih sampai bulan Syawal. Tak boleh. Tak. Lepas tu meramai lah, kau kalau nak semain tarawih, kau jangan semain sini, lambat. Kau pergi sana. Dah lah 8. Laju pula tu. Ya, weh. Dekat surau tu, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Senyum makmum, amin. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Woi, bagus imam ni, seketul je ambil. Steady lah.